Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sebelum kita membicarakan tazkirah pada tengah hari ini, marilah kita sama-sama baca umul kitab, minta keberkatan keridhaan Allah Subhanahu wa taala إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dimuliakan Tuan pengurusi surau, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syiah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala dengan hidayahnya dan inayahnya kita dapat hadir sama menunaikan kefarduan solat Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan hidayahnya kita datang ke surau niat untuk beribadah, beriktikaf dan berzikir sambil kita sedikit mendengarkan tazkirah yang saya akan sampaikan insyaallah. Saya ambil tajuk yang biasa orang dengar, yaitu mengucapkan takziah. Takziah. Biasanya kalau sebut takziah ini adalah berkenaan dengan musibah. Musibah orang meninggal dunia. Biasa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk takziah. Kita berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang Allah turunkan, wa idza qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita dapat musibah, diajarkan kita, Islam mengajarkan kita supaya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan daripada Allah lah kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Dalam disyariatkan mengucapkan tahziah ini kepada keluarga jenazah. Dalam keluarga jenazah ini, kalau mengikut Syekh Al-Albani, yaitu ucapan yang menggalakkan supaya bersabar dengan cara menyebut janji pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan buat jenazah dan buat orang yang ditimpa kesedihan akibat kematian tersebut. Sama ada keluarga kita ke saudara, kawan-kawan kita merasa sedih.
Jadi kita disyariatkan supaya mengucapkan takziah. Takziah supaya yang tengah sedih, tengah berduka cita supaya bertenang, supaya bersabar. Dalam hal ini saya mengambil hadis daripada Qurrah Al-Muzani rahimallahu radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilahi nafarun min ashabihi wa fihim rajulun lahu ibnun saghir ya'tihi min halfi dhahrihi fayuq'iduhu baina yadayhi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuhibbuhu faqala ya Rasulullah ahabbakallahu kama uhibbuk ahabballahu kama uhibbuh fahalaka famtana'a ar-rajulu ay yahdura al-halaqah li dhikri ibnihi fahazina alaihi fafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mali la ara fulanan faqalu ya Rasulullah bunayyuhu alladhi ra'aituhu halak falaqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an bunayyihi fa akhbarahu bi annahu halak fa'azzahu alaihi thumma qala ya fulan ayyuma kana ahabbu ilaik an tamatta'a bihi umrak aw la ya'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak. Qala ya Nabi Allah bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha li lahu ahabbu ilayya. Qala fadhaka laka. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak alahu khassah amliku linna. Qala bal likulikum. Maksudnya, dahulu apabila Nabi SAW duduk, maka sekelompok kecil para sahabat baginda turut duduk di sisi baginda, sama-sama duduk. Dalam kalangan mereka ada seorang lelaki yang mempunyai seorang anak lelaki yang masih kecil. Anak yang kecil itu datang kepada baginda Nabi SAW dari arah belakang baginda. Lalu baginda mendudukannya di hadapan baginda. Budak kecil tadi disuruh duduk di depan baginda. Lalu baginda mendudukannya di hadapan baginda. Lantas baginda bertanya ayahnya, adakah kamu menyayanginya? Nabi bertanya kepada ayah budak kecil tadi, adakah kamu menyayanginya? Ayahnya dia menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengasihi Tuhan seperti saya mengasihinya. Maknanya dia terlalu sayang kepada anaknya. Jadi dalam hal ini maksudnya ialah dia sangat menyayangi anaknya itu sehingga ke tahap maksimum, terlalu sayang sangat. Karena itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyayangi baginda seperti mana dia menyayangi anaknya itu. Seolah-olah digambarkan ayahnya itu minta kepada Allah Ta'ala, bukan seolah-olah, dia memang minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyayangi kepada baginda dan seperti dia menyayangi anaknya, bermakna terlalu sangat-sangat tinggi. Itu pada pencapaian had maksimum, yaitu terlalu sayang, terlalu cinta.
Namun kemudian anaknya itu meninggal dunia. Anak yang disayang, yang digadang-gadang, yang ditimang-timang, kemudian meninggal dunia. Jadi ayahnya itu tidak lagi menghadiri halaqah bersama baginda Nabi SAW. Oleh kerana terlalu sedih, dia tak ikut halaqah dengan Nabi, tak ikut duduk sama dengan Nabi. Kerana ia akan membuatkannya terkenangkan anaknya itu lalu berduka cita. Bila dia datang halaqah bersama Nabi, dia akan teringat, akan terkesan waktu perjumpaan anaknya dengan Nabi, dia merasa sedih sangatlah, berduka cita. Nabi SAW merasai kehilangannya. Jadi Nabi rasa ada yang terkena ni, ada yang tak datang dalam halaqah ni. Lalu baginda bertanya kepada, kenapa aku tak nampak si fulan? Nabi bertanya kepada sahabat yang ada di sekelilingnya, kenapa aku tak nampak dia? Kenapa tak nampak si fulan? Mereka menjawab, mereka ni para sahabat yang bersama dengan Nabi, yang selalu datang halaqah dengan dia. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, anak kecil kesayangannya yang Tuhan pernah lihat itu telah meninggal dunia. Nah, ini bagi tahulah pasal para sahabat pada Nabi. Telah meninggal dunia, lantas Nabi SAW berjumpa dengannya dan bertanya tentang anak kecil kesayangannya itu. Lalu ayahnya memberitahu bahwa anaknya telah meninggal dunia. Bagitahulah ayahnya kepada Nabi bahwa anaknya telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan takziah. Inilah punca disyariatkan supaya kita bertakziah. Nabi pun mengucapkan takziah kepadanya. Kemudian bersabda, wahai fulan, yang mana satu lebih kamu suka? Berseronok dengan anakmu itu sepanjang umurmu, ataupun apabila kamu pergi ke pintu surga, nanti kamu dapati dia sudah mendahului kamu dan membukakan pintu surga untukmu. Jadi Nabi menghibur takziah kepada ayahnya tadi yang kematian anaknya yang disayang-sayang, bertanya, wahai fulan, yang mana satu lebih kamu suka? Bersuruk dengan anakmu sepanjang umurmu, ataupun apabila kamu pergi ke pintu surga nanti, kamu dapati dia sudah menunggu ayahnya di depan pintu surga dan membukanya pintu surga. Alangkah bahagianya seorang ayah masuk surga dan anaknya yang masih kecil itu dia membukakan pintunya. Sebab apa? Bila budak kecil meninggal tu dia masih bersih, tak ada dosa lagi, InsyaAllah dijamin surga. Ayahnya menjawab, wahai Rasulullah, saya benar-benar lebih suka jika dia mendahului saya ke pintu surga, lalu membukanya untuk saya. Baginda bersabda, kamu akan dapat apa yang kamu mau itu. Nabi jawab, kamu akan dapat yang kamu nak, yang macam tu. Lalu seorang lelaki Ansor bertanya, sahabat Nabi dari kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusan Tuhan. Adakah ia khusus untuknya atau kami juga? Sahabat itu tanya, apa yang macam tu, perbuatan yang macam tu, atau peristiwa macam tu untuk dia saja, apa termasuk untuk kita semua? Baginda menjawab, untuk kamu semua juga. Maknanya bila Nabi dah jawab untuk kamu semua juga, termasuklah kita. Sahabat Ansar itu mewakili kepada umat Nabi Muhammad, termasuk kita juga termasuk.
sekiranya kita ada anak kecil yang meninggal, mudah-mudahan sama dengan peristiwa yang saya sebutkan dalam hadis ini, insyaallah. Jadi jawabannya macam itulah, bila ada anak yang kecil, kadang-kadang sebelum belum cukup umur, tapi dah ada nyawa, dia gugur dalam daripada kandungan ibunya, mudah-mudahan dia sama dengan yang sahabat Ansor ini tanyakan. Adakah khusus untuknya atau untuk kami juga? Maknanya kami insyaallah termasuk umat Nabi Muhammad, insyaallah macam itu juga. Nabi kata untukmu semua juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Rasanya itu saja yang boleh saya sampaikan tentang takziah ini. Mudah-mudahan, yang penting zaman-zaman sekarang ini kan dah mudah. Ada dalam telefon bimbit kita mengucapkan tahiyah kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disertakan dengan ayat-ayat yang menghibur atau memujuk, memberi kesabaran supaya yang tengah dapat musibah dapatlah reda, sabar, insyaallah Allah bagi pahala yang setimpal insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan bagi pengumuman sedikit bahawa surah Haji Maksum ni minggu depan 22 hari bulan 12 2023 dipilih untuk tempat Darushifa Meru akan memberi khidmat kepada masyarakat. Waktunya adalah selepas Isya, dari pukul 9 sampai pukul 11. Bertempat di surau sini akan mengadakan rawatan kepada siapa-siapa yang berhajat, datang ke surau sini untuk rawatan. Sama ada rawatan gangguan atau apa-apa jenis penyakit, para ustadz Darushifa akan datang ke surau Haji Maksum untuk membuat rawatan secara ikhlas, secara percuma lah. Tapi sekiranya tuan-tuan beli air, kena bayar, kena beli airnya. Atau memberi sumbangan kepada surau pun boleh. Nanti akan disediakan satu kotak infak. Jadi para ustadz ni yang daripada Darushifa ni, insyaallah dia akan membantu siapa-siapa yang berhajat akan dirawat, insyaallah. Datang ke surau sini, waktunya selepas Isya pada 22 hari bulan, hari Jumaat malam Sabtu minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita umur panjang, boleh sama-sama hadir. Sekiranya berhajat, tuan-tuan boleh datang. Semua, anak-anak ke, isteri ke, ayah ke, saudara-saudara yang berhajat insyaallah. Nanti akan diumumkan, minggu depan akan diumumkan oleh pengurus insyaallah. Sebab hari ini pengurus kita ada, mungkin ada hal di luar sana. Insyaallah minggu depan akan diulang lagi insyaallah. Jadi setakat ini saja yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan Allah ridho kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن أشهد 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 محمد رسول حي 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 الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggal segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar menyeru kepada hadirin Jumaat sekalian, agar marilah sama-sama kita memberikan perhatian sepenuhnya untuk menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Raja Berdaulat Menjunjung Kasih Titah di Taat. Hadirin yang dikasihi Allah, Allah telah menjadikan fitrah manusia untuk hidup secara bermasyarakat, memiliki pemimpin serta rakyat yang dipimpin. Jika kita telusuri sejarah ketamadunan manusia sejak dahulu, kesemuanya memiliki daulah atau kerajaan yang dipimpin oleh individu yang terpilih dalam kalangan mereka. Walau apapun juga kaedah penentuan pemimpin atau raja yang bertakhta, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jualah yang menentukan kepada siapa pemerintah tersebut akan diamanahkan bagi sesuatu negeri atau negara. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat yang ke-26 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa Engkau yang kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di negara kita ini, struktur tertinggi pemerintahan negara dipunyai oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Dipertuan Agung, yang bertindak sebagai ketua negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 32/1 memperuntukkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung adalah ketua utama negara bagi Malaysia. Maka sebagai ketua utama negara, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung merupakan ketua tertinggi persekutuan yang mempunyai keutamaan yang lebih daripada orang lain. Di samping mempunyai kuasa yang luas dan penting dalam menstabilkan negara dan melaksanakan urusan kerajaan persekutuan. Sebagai rakyat yang patuh, kita hendaklah menjunjung kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan menumpahkan seluruh ketaatan kepada Baginda sebagai pemimpin atau ulil amri, serta memuliakan Baginda kerana ia juga termasuk dalam salah satu perintah agama. Oleh itu, inilah tanggungjawab dan kewajiban yang saling melengkapi antara satu sama lain dan akan membuahkan natijah yang menyeluruh kepada semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu ghillullah fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Maksudnya, sultan merupakan naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Naungan Allah di bumi merupakan perumpamaan betapa besar dan beratnya tanggung jawab seorang sultan bagi memastikan syariat Islam difahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyatnya, serta memastikan dengan kesempurnaan Islam, masyarakat dapat hidup rukun damai dalam sebuah negara yang merdeka. Walaupun kadangkala
ketentuan pemerintah tidak sesuai dengan pandangan dan selera kita. Namun selama mana keputusan tersebut bertetapan dengan hukum syarak serta menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhannya, maka ia wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bima'siyatin, fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mentaati arahan dan titah pemerintahan merupakan suatu tuntutan dalam Islam bagi memastikan kestabilan dan keharmonian sebuah negara berjaya dicapai dengan dikekalkan mana mungkin suatu negeri atau negara akan tentram dan dapat menikmati kehidupan rukun damai. Jika rakyat dan pemimpin saling bersakaran dan menyalahkan antara satu sama lain, Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Asy-Syarhul Sunnah, at-ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyan wastinabu ma kana 'inda Allah muskhitan. Ketaatan kepada pemimpin hanya pada perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara yang dimurkai Allah. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersifat pribadi atau tanpa melibatkan penindasan ke atas rakyat, maka ia hendaklah ditegur dengan penuh hikmah dan beradab, dan bukan dengan mengangkat senjata dan menimbulkan huru-hara yang akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada rakyat dan negara sendiri. Melihat kepada pentingnya mentaati arahan raja sebagai pemerintah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amiru faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad 'asani." Sesiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Sesiapa yang mengingkari aku, maka dia telah mengingkari Allah. Sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah mentaati aku. Dan sesiapa yang mengingkari pemimpin, maka dia telah ingkar kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jika petunjuk kepada hadis tersebut, jika merujuk kepada hadis tersebut, jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ketaatan kepada pemerintah dan betapa besarnya ancaman terhadap mereka yang ingkar terhadap titah seorang raja yang berdaulat, serta beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pemimpin umat Islam. Muslimin yang dikasihi sekalian, dalam hidup bernegara, kita jangan hanya menumpukan kepada hasrat dan matlamat dalam kehidupan di dunia semata-mata. Akan tetapi, dalam masa yang sama kita hendaklah sentiasa mencari peluang untuk bahagia di akhirat kelak. Sama ada raja ataupun rakyat, kedua-duanya mempunyai peluang untuk mendapatkan jalan surga Allah Subhanahu wa taala dalam membangunkan sebuah negara. Iyad bin Hamar At-Tamimi rahimahullah meriwayatkan, Iyad bin Hamar At-Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabul jannah thalatha,
dhu sultanin muqsitun musaddaqun muwaffaq wa rajulun raqiqul qalbi likulli muslim wa rajulun afifun mutasaddaq. Dalam kalangan penghuni surga ada 3 golongan. Yang pertama yaitu sultan yang adil, dipercayai serta disenangi rakyat. Yang kedua, orang mukmin yang bertakwa, yang lembut hatinya kepada muslim yang lain. Yang ketiga, serta lelaki yang menjaga marwah serta banyak bersedekah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagai rakyat Malaysia khususnya umat Islam di negara ini, kita bersyukur kerana dianugerahi seorang pemerintah yang adil dan prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong, sebagai ketua negara, Baginda telah berjaya melaksanakan tanggungjawab menerajui kepemimpinan negara dengan baik pada ketika rakyat menghadapi musibah dan keperitan hidup mendepani ujian besar pandemik COVID-19 yang sama sekali tidak pernah diduga. Baginda juga telah menggunakan kebijaksanaan Baginda di dalam mengatasi dan mengimbangi kestabilan politik tanah air yang suatu ketika dulu pernah melalui detik-detik mencabar dengan penuh hikmah dan adil. Memberikan sepenuh ketaatan kepada raja bukanlah bermaksud sebagai rakyat biasa kita tidak boleh menegur dan bersuara untuk membina masa depan yang lebih baik. Bagi tujuan tersebut, ada salurannya yang betul dan sesuai untuk digunakan dan perlu elakkan diri daripada meluahkannya di media sosial dan mewujudkan provokasi secara tidak bermoral yang boleh merosakkan imej negara di mata dunia. Janganlah kita hanya bertanya apakah yang negara boleh berikan kepada kita. Akan tetapi bertanyalah kepada diri sendiri apa sumbangan kita kepada agama, bangsa dan negara. Bijak pandai ada menyatakan, Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil untuk rakyat, tanda raja boleh inayat. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita semua. Yang pertama, sebagai rakyat kita hendaklah menyukuri nikmat dianugerahkan negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan yang sangat unik dan sentiasa menjaga kepentingan dan keagungan agama Islam. Yang kedua, sebagai ketua keluarga, kita hendaklah mendidik generasi anak-anak supaya menghormati institusi diraja Malaysia sebagai payung negara, agar negara dapat mencapai kemajuan dan kestabilan pada masa akan datang. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mentaati rajanya tanpa berbelah bagi, kerana mentaatinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang diberi kuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu
mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. An-Nisa 59. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة مالكنا ke bawah dulu yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika ke bawah dulia yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permarsuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ij'al baladana maliziyah aminan mutmainan sakhan wa rakha'an dara adlin wa iman wa amin wa aman wa saira biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طل عمرهما مصلحين للموظفين والراعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat.
serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor khususnya dan amnya di seluruh Malaysia rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدى والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. Penuhkan hadapan dulu. Bagi laluan belakang tak muat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرف وجبل صوفكم فإلى تسوية صف من tamam الصلاة. Lurus dan rapatkan sof. Penuhkan sof hadapan dahulu. Penuhkan sof hadapan dulu yang masih kosong penuhkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس. صلي فرض الجمعة استغفر الله أكبر الله إني وجهت صلاتي ومحياي لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك يا نبي الله وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وعلى آله إلا إنك
اللهم إني أعوذ بك من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا ربنا مولانا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند السب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل